Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Baiklah, di dalam video hari ini, kita akan belajar mengenai subtopik pernafasan manusia, mata pelajaran sains tahun 4. Baiklah, sebelum saya mulakan, saya nak tanya satu soalan. Kenapa manusia ni perlu bernafas? Semestinya lah untuk kita hidup. Sebab apa? Sebab kita kena bernafas kalau kita nak makan, kalau kita nak bersenam. Kalau kita nak tidur pun sebenarnya kita masih lagi bernafas tau sebenarnya. Jadi, apabila kita sebut pasal manusia, kita kena ingat bahawa akan ada organ dalam badan yang terlibat. Jadi, apakah organ yang terlibat dalam proses pernafasan? Okey, ada 3. Pertama sekali, rongga hidung atau rongga mulut. Kedua, sistem trakea. Dan yang ketiga, peparu. Okey, adik-adik kena ingat bahawa saiz peparu kiri lebih kecil berbanding dengan saiz peparu kanan. Sebab jantung kita ada dekat sebelah kiri. Jadi, dia macam dah mengambil sedikitlah ruang tu. Okey, seterusnya ialah proses pernafasan manusia. Okey, proses pernafasan manusia melibatkan 2 proses, iaitu semasa kita menarik nafas dan juga semasa kita menghembus nafas. Jadi, semasa kita menarik nafas, okey, ada 3 langkah. Okey, udara mula-mula akan masuk melalui hidung ataupun rongga mulut. Kemudian mereka akan melalui sistem trakea dan akhir sekali pergi ke peparu. Kalau semasa kita menghembus nafas, langkah-langkah dia terbalik je dengan yang masa kita menarik nafas. Maksudnya, udara dari peparu akan melalui sistem trakea dan dihembus keluar melalui hidung ataupun rongga mulut. Jadi, kalau adik-adik perasan tadi, masa kita menarik nafas, kita berakhir dengan peparu. Manakala bila kita menghembus nafas pula, kita mulakan dengan peparu. Okey, kenapa peparu? Sebab dekat peparu, proses pertukaran gas berlaku. Okey, jadi apakah kandungan gas yang ada dekat dalam udara yang kita sedut masuk ataupun yang kita hembus keluar? Cuba adik-adik fikirkan. Ya, betul. Gas oksigen dan juga gas karbon dioksida. Tapi adik-adik kena ingat, ada juga gas-gas lain seperti gas nitrogen dan juga wap air. Okey, seperti yang telah diberitahu tadi, 2 gas utama dalam sistem pernafasan manusia ialah gas oksigen dan juga gas karbon dioksida. Namun begitu, adik-adik kena ingat bahawa kandungan kedua-dua gas ini adalah berbeza apabila udara disedut masuk dan juga dihembus keluar. Jadi, mari kita tengok dulu apa yang terjadi kalau udara hembus masuk. Okey, apabila udara disedut masuk, oksigen yang masuk adalah lagi banyak berbanding dengan oksigen yang dihembus keluar. Jadi, tadi kan ada sebut dekat peparu ada pertukaran gas. Dekat sinilah dia jadi oksigen akan masuk ke dalam peparu. Okey? Kadar oksigen dan karbon dioksida semasa kita menghembus nafas keluar pula ialah kandungan karbon dioksida akan lagi banyak sewaktu keluar berbanding dengan disedut masuk. Okey, kalau disedut masuk tadi oksigen lagi tinggi kan? Sekarang kalau kita hembus nafas keluar, karbon dioksida lagi tinggi. Okey, dekat peparu pula, karbon dioksida akan keluar dari peparu. Kalau kita sedut masuk tadi, kita cakap apa? Oksigen akan masuk dekat dalam peparu. Jadi dekat sinilah yang dikatakan apabila proses pertukaran gas berlaku dekat peparu. Jadi dekat sini nak bagi tips sikit. Okey, kalau kita sedut masuk, kita memerlukan benda yang baik je dekat dalam badan kita kan. Jadi gas oksigen ialah gas yang baik untuk badan kita. Kalau kita nak hembus nafas, kita keluarkan benda yang jahat kan. Jadi kita nak keluarkan benda jahat, kita keluarkan karbon dioksida. Sebab apa? Karbon dioksida ini merupakan satu bahan toksik yang tak eloklah untuk badan. Jadi sebab tu kita kena keluarkan dia. Okey? Okey, sekarang jom kita lihat pergerakan dada semasa pernafasan. Pertama sekali, letakkan tangan anda di atas dada sambil menarik dan menghembus nafas. Semasa menarik nafas, keadaan dada kita akan menaik dan mengembang kerana udara masuk ke badan kita. Manakala semasa menghembus nafas, keadaan dada kita pula akan menurun dan mengempis disebabkan udara keluar dari badan kita.
Seterusnya, diafragma akan bergerak ke bawah semasa menarik nafas. Manakala, apabila kita menghembus nafas pula, diafragma akan melengkung semula ke atas. Apa itu kadar pernafasan? Kadar pernafasan ialah bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam masa 1 minit. Kadar pernafasan terbahagi kepada 3 iaitu kadar pernafasan tinggi, kadar pernafasan sederhana dan kadar pernafasan rendah. Kadar pernafasan bergantung kepada jenis aktiviti yang dijalankan. Kadar pernafasan bagi setiap aktiviti adalah berbeza kerana badan kita memerlukan kandungan udara yang tidak sama bagi setiap aktiviti tersebut. Sekarang, mari kita lihat kadar pernafasan bagi aktiviti-aktiviti tersebut. Pertama sekali, semasa kita berlari atau melakukan aktiviti yang lasak seperti berskipping, bersukan, kadar pernafasan kita menjadi lebih tinggi. Hal ini kerana semasa melakukan aktiviti tersebut, kandungan oksigen kita berkurang dan kita memerlukan oksigen yang lebih. Jadi, sebab itulah kadar pernafasan kita menjadi tinggi. Seterusnya, semasa kita bersenam atau berjoging, kadar pernafasan kita adalah sederhana kerana kita tidak memerlukan banyak tenaga semasa melakukan aktiviti tersebut. Kadar pernafasan rendah pula berlaku ketika kita sedang duduk atau tidur. Hal ini kerana semasa kita melakukan aktiviti tersebut, kita berada dalam keadaan rehat dan tidak memerlukan banyak kandungan oksigen. Jadi, kadar pernafasan kita menjadi lebih rendah. Kita telah selesai belajar topik pernafasan manusia sains tahun 4. Sekarang, jom kita uji minda kita dengan menjawab kuis ini. Pertama, nyatakan laluan udara semasa proses menarik nafas. Apakah jawapannya? Okey, jawapannya ialah D. Udara akan melalui peparu dahulu, lalu trakea dan akhirnya hidung semasa proses menarik nafas. Baiklah, soalan terakhir bagi topik ini ialah apakah yang akan berlaku semasa manusia menghembus nafas? Pilih 2 jawapan yang paling tepat. Okey, jawapannya ialah B dan juga D. Semasa manusia menghembus nafas, keadaan dada akan menurun dan juga mengempis, manakala udara akan mengandungi lebih kandungan karbon dioksida. Itu sahaja topik pernafasan manusia sains tahun 4. Terima kasih kerana menonton. Bye!